Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Baik, bertemu kita lagi di dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi bagi kelas tahun 5. Seperti biasa, kita mulakan pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, bertemu kita untuk kelas RBT tahun 5 pada hari ini. Saya harap murid-murid murid-murid tahun 5 dapat bersedia 5 Tun Teja, 5 Tun Perak, 5 Tun Fatimah, 5 Tun Mutahhir dan juga 5 Tun Ali untuk kita ikuti pelajaran kita pada hari ini dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi. Baik, untuk pelajaran hari ini kita terus ke muka surat 40. Kita tengok dulu untuk semak karalat 47. Okey, saya harap murid-murid telah pun bersedia dengan buku teks masing-masing. Tengok muka surat 47, iaitu menilai pseudocode dan cetak alih yang dihasilkan untuk mengesan ralat. Baik, sebelum kita ke pelajaran hari ini, cikgu nak tunjuk dulu kelas yang minggu lepas. Kita nak semak berapa orang murid yang telah pun membuat latihan. Kita tengok balik latihan yang minggu lepas, kelas RBT. Saya besarkan sikit respon. Ada 42 respon daripada minggu lepas. Dan kita boleh tengok nama-nama. Tahniah kepada nama-nama ni saya nak tunjuk sikit lah. Sementara saya ada kelas ni, ada nama pelik sikit dekat sini, dapat kita tengok di sini ya. Ni antara perangai sikap murid-murid tahun 5 SKSU lah. Saya amat malu dan cukup bersedih lah dengan keadaan macam ni ya. Ada juga anak murid yang dapat berfikiran seperti begini untuk belajar. Sayang sekali ya. Kita harap, kita doakan semoga dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapatlah dia berubah dan menjadi insan yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Semoga dia tidak berlaku lagi lah di dalam sekolah SK Sungai Ular ni ada nama seperti begini ya. Dan kita boleh semak, sebenarnya cikgu boleh semak dan cikgu boleh tahu siapa yang buat ni, tetapi cikgu tak nak malukan ibu bapa. Cikgu nak tayangkan dalam grup kelas ni, malu. Jadi ni pun dah rasa cukup malulah bagi diri ibu bapa dia kalau dia dapat tahu kan. Jadi cukuplah sekadar cikgu terangkan kat sini supaya dapatlah dia berubah dan tidaklah melakukan seperti ini untuk latihan-latihan akan datang. Kita akan tengok. Baik, untuk latihan minggu lepas, tahniah kepada kelas-kelas yang masuk, terutama kelas 5 Tun Perak lah yang paling ramai sekali ya. 16 orang ya, ataupun 38%. Tapi ini pun tidak cukup sebenarnya, separuh daripada kelas sahaja yang masuk. Kalau kamu nampak, kalau kamu dapat lihat di sini, 5 Tun Perak 16 orang, 5 Tun Fatimah 15 orang, 5 Tun Mutahhir 10 orang dan 5 Tun Ali cuma 2 orang. Jadi saya harap yang mana yang belum masuk dan buat latihan minggu lepas dapatlah buat ya, kerana saya tahu kelas RBT ni bagi kamu tak penting, tapi ia juga adalah ilmu dan juga membawa kepada markah PBD kamu ya. Masuklah dan buatlah. Baik, ini antara jawapan-jawapan yang telah kamu buat. Okey, ada yang tak jawab, dia cuma masuk. Ada yang main-main ya, aku sebatak kayu lah, apalah, tak kisahlah ya. Yang mana yang jawab dengan betul, saya ucapkan tahniah. Ada yang saya kata tulis satu situasi. Satu situasi maksudnya macam nak pergi sekolah ke, satu situasi ya, nak pergi beli barang ke apa pun. Saya ingin bantu ayah saya cuci kereta
Okeylah ni menanam pokok, saya ingin makan nasi, membuat dadih tu mungkin satu sesuatu tapi terlampau pendek untuk kita nak adakan sudokod. Jadi kalau kamu buat macam ni sedang tengok TV, bila kamu nak buat sudokod macam mana? Ya, tu tak berlaku proses pembelajaran. Tapi tak apa, cikgu cuba yang sedaya upaya untuk mengajar kamu supaya kamu lebih faham. Tak apa. Okey. Ini antara respon-respon yang kamu buat, ya, membuat lukisan apa tak kisahlah. Kemudian yang kedua, soalannya bina satu sudokod berdasarkan situasi kamu di atas tu. Jadi kalau kamu tulis tu origami, ini yang mengapalah, membasuh pinggan, macam mana kamu nak buat sudokod? Kan saya dah ajar macam mana macam sediakan alatan dan bahan, dalam buku teks dah ada dah, jadi perlu ada proses. Walaupun ini adalah proses pembelajaran lah, ya, cuba buat walaupun kamu di rumah, saya cikgu di sini, jadi daripada jawapan kamu ni lah yang akan mempengaruhi markah PBD kamu dalam sekolah nanti. Kamu baru saja mendapat keputusan PBD, memang saya akan bagi tinggi sebab saya tak ajar kamu, bukan saya yang bagi markah. Tapi selepas ni saya yang kembali ajar kamu, saya akan antara yang memberi markah PBD kamu. Tahap mana yang kamu berada. Sayanglah kalau kamu tak ada dalam ni. Kalau yang tak nak jawab tu, saya pun tak tahulah. Yang ada kekangan tu saya fahamlah. Baik, ni antara sudokod. Terima kasih Tania. Saya faham kekangan kita, tapi ni dia dah buat betul lah. Sediakan sabun, baju, soalan tak payahlah, soalan dalam mesin basuh. Dalam mesin basuh, jika sabun tamat, ni apa ni, motor, ni yang main-main, ya, yang Swiss. Sama ada dia main-main ataupun dia tak faham, tak apalah. Ada masa nanti bila balik ke sekolah nanti boleh rujukkan cikgu, sebab nanti bila buat latihan, buat ujian nanti tak boleh jawab, itu bermaksud kamu tidak belajar dengan betul-betul lah. Cikgu dah cuba terangkan, tak apa, itulah kekangan kita. Okey, ni antara sudokod. Ya, buatlah jawapan yang betul-betul. Janganlah malukan diri kamu dengan keluarga kamu. Begitu dengan seterusnya. Kemudian yang mendapat respon dan tak respon lah. Ini antara latihan yang saya beri pada minggu lepas. Jadi jangan kata saya tak boleh semak, ya. Jangan saya tak boleh cek. Sebenarnya cikgu boleh cek, boleh detect seorang demi seorang, dah boleh tahu siapa yang hantar tak hantar. Cuma cikgu malas nak buat secara betul-betul. Nanti bila cikgu cari sampai dapat nanti, cikgu tak nak malukan keluarga kamu. Jadi jawablah. Kalau rasa tak mau belajar, tak mau jawab, tak payah jawab. Kan, cikgu tak boleh nak halang kamu berada di rumah. Cuma cikgu harap mana yang ingin belajar dan buat betul-betul. Tak perlulah nak tulis benda-benda yang rapu-rapu dalam ni. Tulis nama, tak ada masalah. Yang mana yang buat betul-betul, cubalah. Ya. Malu mak ayah kamu nanti kalau mak ayah kamu tahu kamu yang buat tulis macam-macam pelik-pelik di sini, ya. Baik. Itu biarlah dia. Kita doakan kepada mereka yang cikgu sebut tu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat belajar dan ilmu dapat diteruskan, insya-Allah. Baik, kita nak belajar pelajaran kita pada hari ini supaya cikgu harap tak berlaku lagi seperti yang minggu lepas, insya-Allah. Baik, hari ini kita cuma nak semak ralat. Dia sebenarnya ralat ni kita kena test baru kita tahu. Apa itu ralat? Ralat ni ialah bila berlaku apa yang kita rancangkan tu tak jadi. Itu dipanggil ralat. Bukan lalat. Ralat. Ralat ni sesuatu coding yang bila kita dah buat, kita dah set, bila kita test tak jadi. Apa masalah dia? Apa kesalahan dia? Itu dipanggil ralat. Jadi kita kena check balik. Kita boleh check menggunakan sudokod ataupun cetak alir. Kita kena buat satu-satu. Sediakan bahan. Okey. Silap di mana? Itu dipanggil ralat. Tapi sebenarnya ralat ni dia lebih senang bila kita test, kita buat testing. Contohnya kita buat coding, bila kita test tak jadi, baru kita akan cari balik. Kita akan tengok balik kita punya coding tu daripada mula sampai atas, di mana yang kesalahan dia kita ubah balik. Baru itu dia panggil membetulkan ralat, mengesan ralat. Tak apa. Sebagai dalam buku teks kita belajar dulu bagaimana ralat merujuk kepada kesilapan pada algoritma atau pengaturcaraan yang menyebabkan output salah dihasilkan. Ralat boleh dikesan dengan melihat output berdasarkan situasi dan dibandingkan dengan cetak alir yang dibina. Simakan ralat perlu dibuat untuk mengesan kesalahan dan membaikinya. Ralat ni selalulah sebagai seorang programmer, dia akan tahu. Biasanya kita akan tengok dia hack tak boleh, ataupun dia buat satu tak jadi, dia akan check balik,
tengok tang mana kesalahannya, coding mana yang salah yang tak jadi. Nanti kamu akan tengok, insya-Allah kalau kita dapat balik ke sekolah, kita akan cuba buat gunakan micro ni, kita akan guna M-block ni, ataupun dulu kita akan belajar dengan Scratch. Kita akan buat satu situasi, kita akan buat programming, bila tak jadi tu, itu kita akan betulkan ralat. Kenapa tak jadi? Baik. Itu proses untuk mengesan ralat ya, daripada pseudocode dan juga catat alir. Cara ralat ni nanti cikgu akan bagi catat alir. Kita akan boleh cek ya, kenapa tak jadi. Contoh masukkan duit, kenapa ralat dia berlaku. Okey, sama juga dengan pseudocode. Baik, kita akan pergi ke tajuk yang baru sedikit pada hari ini. Cikgu nak cepat sikit. Baik, untuk tajuk hari ini ialah pembangunan pengaturcaraan dalam mikro pengawal. Yang ini penting ya. Untuk subjek topik yang baru, iaitu kita akan buat sama juga kalau tahun lepas, tahun 4 kamu dah belajar Scratch. Apa itu Scratch? Untuk tahun 5 kita akan buat M-block. Apa dia M-block ni? Sama macam Scratch. Kita akan buat microchip. Kita akan bagi menyala, kita akan bagi robot tu bergerak dengan arahan-arahan coding. Okey, untuk tahun 5 kita akan guna microbit, dipanggil microbit. InsyaAllah kalau kita balik ke sekolah, kita akan cuba buat microbit, tapi tak tahulah bila kita dapat balik ke sekolah. Cuma apa yang penting, kita belajarlah ya. Yang penting ilmu supaya tidak ketinggalan. Baik, M-block ni sama macam Scratch. Cikgu cuma hari ni cikgu nak tunjukkan fitur-fitur ataupun antarmuka dia, interface untuk M-block. Apa dia M-block ni? Sama dengan Scratch. Selepas ni cikgu akan bagi latihan. Jawapan dia pun semua daripada buku teks. Okey. Yang pertama ialah sprite. Sprite ni sama macam Scratch. Ya, image grafik secara simulasi yang melakukan arahan diatur cara. Ni sprite dia ni. Sprite ni dia punya watak lah. Watak dalam Scratch dipanggil sprite. Kemudian device. Kita bagi satu persatu ya. Device ke bawah ni, pemilihan pelbagai papan mikro pengawal untuk digunakan. Board dia tu. Apa kita nak guna, sebab dia dah pelik sikit. Dia kalau Scratch dia simple, yang micro M-block ni dia lebih kepada detail untuk microchip. Blok apa kita nak guna, pemilihan pelbagai papan mikro pengawal. Chip kita nak guna tu. Kemudian device library ialah koleksi papan mikro pengawal. Ini koleksi-koleksi kita boleh ambil. Yang dah ada dalam ni ya. Kita boleh pilih, nanti kita akan tengok. Kemudian upload. Di ruangan upload ni memuat naik atau cara yang telah dibina ke dalam papan mikro pengawal. Kita ambil nak upload yang mana-mana yang dah pernah buat, kita boleh gunakan upload untuk kita upload, masukkan secara mudah lah. Kemudian kita tengok blocks palette. Blocks palette ni mengandungi kategori blok sama dengan Scratch dulu. Ni block palette dah, arahan-arahan. Dan seterusnya ialah script area. Script area ni kawasan digunakan untuk menempatkan blok atau cara bagi membentuk pengaturcaraan yang lengkap. Kalau kita buat tadi pseudocode kan, mula, kemudian kita masukkan langkah-langkah dan tamat. Ni antara script area ni lah yang menentukan aturcara kita. Baik, cikgu terang dalam ni memang sama dengan buku teks. Kita boleh tengok, tapi sekarang cikgu nak tunjukkan apa itu M-block tu sendiri. Okey, cikgu dah download M-block tu. Mana dia? Dia keluarnya lain. Okey, M-block. Okey, ni M-block dia. Okey, dapat kamu tengok di sini. Inilah aturcara yang kalau kamu tengok, ni ialah sprite dia. Sprite ni dia panda, kemudian ni micro device dia. Device dia kita boleh tambah lagi. Dia macam-macam ni. Kita nak buat robot kereta ke, kemudian bot ranger, M-bot, kemudian kita nak Nova P, dia ada dah siap dia punya bot dia. Bot untuk yang kita ni. Yang ni yang dia bagi siap dah. Kodi, kemudian Ultimate, semua ni ialah bot-bot yang dia dah bagi. Kemudian sprite ni pun kita boleh tukar sebenarnya ni. Kita nak tukar kapal terbang, motor, apa semua, kereta, apa semua, macam-macam ada. Okey, sama dengan Scratch. Cikgu tak nak tukar lagi. Nanti bila kita balik ke sekolah nanti, kalau kita dapat masuk makmal, baru kita nak tunjuk, kita nak cuba buat. Kemudian yang dia kata-kata boleh upload kan, boleh upload
contoh-contoh kod yang ada ya. Ni dah upload how to use device ya. Kalau kita nak upload, kita dah ada contoh kod. Okey. Kemudian kita ada device library yang tadi ni, yang kita nak pilih tadi tu. Ni device library lah. Yang kita nak dah ada siap dah ni. Contoh kita ambil M-board ni, kita klik OK. Dia akan jadi board. So kita boleh upload dah, ada siap dah dia bagi untuk kita buat dia punya ni ya. Ini CyberPi lah. Okey. Sprite ni, okey ni. Kemudian kita tengok di sebelah kanan ni ialah block palette. Ni block palette bagi panda ni. Okey. Cikgu nak terangkanlah. Okey. Sama juga macam scratch dulu. Kita control. Kita masukkan control. Mana dia punya ni. Event. Event kita masukkan. Kita tarik je ke script area ni. Event when click ni. Apa panda ni nak buat. Bergerak. Okay, move 10. Lepas tu pusing berapa degree. Kalau kata nak ni 180. Dia patah balik. Okay. Kemudian dia buat apa? Looks. Dia cakap. Kemudian bunyi pun boleh bunyi miau. Okay. Kemudian apa lagi dia buat? Okay, ini semua ada arahan dia. Kemudian kita pun klik butang go. Nampak dia dah dah bunyi. So ini ialah arahan untuk panda ni buat. So inilah dinamakan pseudocode. Apapun ni dah bukan pseudocode lah, dah dipanggil sebagai coding. Inilah antara atau cara yang kita nak buat dalam M-Block nanti. Nanti kita akan set, kita akan cucuk, kita akan buat kepada robot kita, microbit tu dia akan function lah. Okey? Okey, ini sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Cikgu ulang balik lah. Ya, kalau kita tengok hari ini, kalau tadi ialah kita untuk menyemak ralat. Apa itu ralat? Kemudian cikgu nak masuk sikit, iaitu berkaitan dengan fitur antarmuka perisian pengaturcaraan yang dapat kamu tengok kat sini. Antara yang kita nak guna ialah M-Block. Ya, terdapat ada 5. Kita pergi tempat lain. Ada 6 yang perlu kamu tahu, iaitu tentang sprite, device library, upload, blocks palette dan juga script area. So 6 inilah yang cikgu akan bagi latihan untuk kamu type balik dalam Google Form nanti. Itu saja untuk kelas hari ini. Cikgu harap kamu dapat siapkan latihan. Rujuk buku teks RBT. InsyaAllah nanti bila kita dapat balik ke sekolah, dah habis PKP ni, kita akan cuba buat di inilah. Dan kalau kata kamu ada di rumah, ada laptop, ada komputer, kamu boleh cuba download ataupun buat secara online. Hanya type make block ataupun M-Block. Pergi kepada Google. Okey. Contohnya M-Block ni, ni secara ni online-nya ya. Pergi type Google, type M-Block. Ya, M-Block dan kamu boleh klik M-Block. Ini cuba buat. Ambil yang code with block. Okey. Kemudian kamu boleh cubalah. Sementara kita nak bagi latihan dalam kelas nanti, kamu boleh cuba sendiri kepada mereka yang ada komputer, yang ada internet, yang ada laptop kat rumah. Cuba guna handphone pun saya tak pasti, saya tak pernah cuba lagi. Dia akan keluar macam ni dan kamu pun boleh terus cuba. Tak ada masalah. Nanti kalau ada masa nanti cikgu minta kalau boleh secara online kamu hantar tugasan lah. Tapi cikgu tak nak membebankan kamu. Kita doakan supaya kita dapat balik ke sekolah. Kita boleh buat sama-sama di makmal komputer, lagi mudah. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Cikgu harap murid-murid tahun 5 dapatlah menyiapkan kerja dan buatlah kerja, jujurlah dan jadilah murid yang baik. Tak perlulah nak tulis benda-benda yang tak elok dan merapu-rapu. Kalau rasa tak suka subjek ni,
Cikgu tak boleh halang sebab kamu di rumah. Tak payah nak memburukkan atau memalukan ibu bapa kamu. Cikgu harap kamu dapat faham. Murid-murid saya faham. Saya tahu murid-murid SK Sungai Ular ni semuanya bagus-bagus dan baik-baik. Dan kita sama-sama kita doakan kepada mereka yang lupa tu supaya dia dapat hidayah daripada Allah dan berubah menjadi murid yang baik, insya-Allah. Wabillahi taufik. Saya sudahi dengan kelas saya ini. Semoga kita dapat bertemu lagi insya-Allah pada minggu depan dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.